surah Ibrahim. Dari segi tertibnya ini adalah surah yang ke-14, bilangan ayat 52 sahaja. Surah Makkiyah, tertib turunnya ke-72, bilangan paragrafnya 8. Mesej utama, dengan mengambil pengajaran daripada ancaman Al-Quran dan sejarah, manusia hendaklah meninggalkan kekufuran dan sifat tidak mengenang budi. Mereka hendaklah memilih jalan tauhid dan syukur. Jalan tauhid dan syukur. Paragraf 1 ayat 1 hingga 4, pengenalan tentang Al-Quran dan maksud penurunannya. Paragraf 2 ayat 5 hingga 8, dalil untuk syukur dan kufur. Pembalasan baik dan buruk daripada sejarah dan sejarah Nabi Musa secara khususnya. Paragraf 3 ayat 9 hingga 17, keterangan tentang sejarah penentangan antara syukur dan kufur, pertentangan di antara syukur dan kufur. Paragraf 4 ayat 18 hingga 23, perbandingan amalan orang-orang kafir dan dialog di akhirat. Paragraf 5 ayat 24 hingga 27, perbandingan kalimah tayyibah dan kalimah khabithah, ucapan yang baik dan ucapan yang keji. Paragraf yang ke-6 ayat 28 hingga 34, bersyukurlah atas rahmat Allah, jika tidak kamu akan ditimpa azab. Paragraf yang ke-7 ayat 35 hingga 41, dalil syukur dan tauhid daripada sejarah hidup Nabi Ibrahim. Paragraf yang ke-8 ayat 42 hingga 52, ancaman kepada ulul albab dengan pemandangan hari kiamat dan Al-Quran. Baik, zaman diturunkan, surah Ibrahim diturunkan selepas surah Ar-Ra'd, iaitu di peringkat keempat dan terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di antara tahun ke-11 dan ke-13 kenabian. Zaman itu adalah zaman yang penuh dengan perancangan jahat orang-orang kafir Mekah. Ketika itu juga pembesar-pembesar kafir Quraisy merancang untuk menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Berkaitan dan kesinambungan surah Ibrahim dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Ar-Ra'd yang lalu dikemukakan falsafah yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan selain dalil-dalil akli dan afaqi. Di dalam surah Ibrahim ini pula dikatakan bahawa syukur adalah asas yang mendorong manusia supaya bertauhid. Tauhid adalah benar dan syirik adalah batil. Di dalam ayat ke-37 surah Ar-Ra'd yang lalu, Al-Quran dikatakan sebagai hukman Arabiyyah. Di dalam surah Ibrahim ini pula dijelaskan bahawa sekalian Rasul diutuskan supaya menyeru kaum masing-masing dengan menggunakan bahasa yang diguna pakai oleh mereka. Tujuannya ialah supaya seruannya difahami dengan baik. Wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utuskan mana-mana rasul pun melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. 2. Di dalam surah sebelum ini dan surah ini juga disebutkan tentang ulul albab. Mereka ialah ahli tauhid, ajaran yang baik yang mengandungi seruan tauhid sememangnya telah berakar umbi di dalam fitrah manusia. Ia mempunyai perhubungan dengan alam langit dan ia berguna kepada sekalian manusia. Allah memperteguhkan pendirian orang-orang yang menerima ajaran yang baik, kalimah tayyibah, di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun dia teguh dengan tauhidnya, akidah. Selepas mati pun bila ditanya oleh malaikat, dia tetap juga pendirian, dijawab sama. Sebab apa? Seperti mana dalam hidup jadi pegangan dia, di akhirat besok Allah perteguhkan pendirian dia. Iaitu kalimah tauhid apa? Tanya apa yang ditanya, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu. Sebagaimana dalam dunia dia tidak teragak-agak dan jelas pendiriannya tegas, tidak berubah pendirian. Begitulah juga Allah menetapkan pendirian mereka dengan kalimah thayyibah ni di akhirat. Di dalam surah Al-Hijr selepas ini disebutkan tentang kebinasaan kaum Lut, kaum Syuaib dan kaum Samud. Di dalam surah Ibrahim ini manusia dianjurkan supaya mengambil iktibar daripada peristiwa kemusnahan dan kehancuran bangsa-bangsa yang lalu. Ia disebutkan dengan ayyamullah wa dzakkirhum bi ayyamillah, hari-hari Allah. Disebut itu istilah. Abang mula ada istilah.
Ini orang panggil kata kunci surah ini. Ayyamullah, kata kunci surah Ibrahim. Apa makna ayyamullah? Sejarah lah, sejarah. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Satu, di dalam surah Ibrahim, tauhid dan syirik diumpamakan dengan cahaya dan kegelapan. Di dalam ayat pertamanya lagi telah dinyatakan maksud penurunan Al-Quran, bahawa Tuhan menghendaki manusia keluar daripada kegelapan syirik dan kesesatan kepada cahaya tauhid dan jalan yang lurus. Mula-mula lagi disebutkan begitu. Sejarah juga dijadikan sebagai bukti bahawa maksud utama mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Musa juga bertujuan untuk mengeluarkan kaumnya daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya tauhid. Semua tu dengan maksud yang sama. Quran mukjizat. Tujuan apa? Nak mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa satu ketika dahulu. Ini sebut cerita, sebab tu dia sebut cerita Nabi Musa. Apa maksudnya? Supaya manusia keluar daripada kegelapan syirik kepada tauhid. Sama juga maksudnya. Dua, dalil-dalil tarikhi disebutkan sebagai ayyamullah di dalam surah Ibrahim. Ini mula dia sebut, dia guna perkataan ini. Kadang-kadang dia ada perkataan ini satu dua kali sebut dalam Quran ini. Tak ada sebut banyak kali, sekali, satu kali, dua kali. Maknanya ada di mana? Surah Jathiyah satu lagi. Kena ingat. Bila ada tu maknanya ada kaitan tu. Macam kita tengok tiang ni terpisah dengan tiang ni, tapi kedua-duanya mengikat bim tu. Kena ada tiang, ada kaitan tu walaupun jauh tu. Begitulah juga doktor kan, ENT, doktor telinga, apa ni, tekak dan hidung. Kenapa dia tiga sekali? Walaupun suku dia ada kaitan rapat. Begitulah juga kita nak faham Quran, kena tengok benda-benda ni, kena perhati. Ni perkataan ini ada sini saja ke, ada mana lagi? Berapa kali disebut dalam Quran? 2 kali. Sini. Mesti ada kaitan tu antara dua surah tu. Itu benda yang kena perhatikan. Makna harfi ayyamillah ialah hari-hari Allah. Tetapi maksud sebenar yang dikehendaki dengan perkataan itu ialah sejarah dan juga peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah manusia. Ia meliputi sebab-sebab kemajuan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Antara sebab kenapa sesuatu bangsa itu lenyap daripada muka bumi ialah apabila mereka mendustakan para rasul, utusan Allah. Antara contoh ayyamullah ialah hari berlakunya peperangan Badar, iaitu pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dalam peperangan itu kira-kira 70 orang kafir Quraisy telah terbunuh. Salah seorang daripada mereka ialah ketua mereka, Abu Jahal. Itu ayyamillah, sejarah besar tu, penentu tu, sehingga Nabi kata, ya Allah, kalau kau tak selamatkan isabah ini, kumpulan ini, lan tu'bad abadan, engkau tak akan disembah. Lan tu'bad abadan, engkau tak akan disembah, tak ada lagi orang yang menyembah engkau. Penting ahli Badar. Jadi selamatkanlah, bagilah kemenangan kepada puak-puak ini. Kalau tak hilang puak-puak ni, kau tak akan disembah lagi di muka bumi ini. Sampai begitu sekali Nabi SAW kata. Dan itu peristiwa bersejarah. Banyaklah perkara-perkara yang pelik-pelik, keajaiban yang berlaku dalam peristiwa itu, menyebabkan orang-orang Islam mendapat kemenangan. Dalam Al-Quran pun ada sebut juga. Ashura juga merupakan salah satu ayyamillah, iaitu pada 10 Muharram. Pada hari itu Fir'aun, Haman dan bala tenteranya ditenggelamkan dan Bani Israel terselamat. Itu ayyamillah, terutamanya bagi bangsa tu. Bangsa dia diselamat, kalau tidak habis pokoknya. Berapa kali Fir'aun, contoh-contoh sejarah ni kalau kita perhatikan, dia ada sifat-sifat dia sendiri. Macam Fir'aun tu dia diktator dan rasis. Itu pegangan dia, rasis dan diktator. Dia boleh hapuskan bangsa mana, dia hapus etnik. Dia nak hapuskan etnik Bani Israel. Lelaki bunuh, kecil lagi bunuh, beranak saja bunuh. Yang perempuan tak payah bunuh. Kita akan kahwin dengan dia, kita akan jadikan hamba abdi, dia jadi masuk sebahagian daripada kita. Dasar Fir'aun. Kaum Nuh, dia syirik. Itu penyakit dia. Kaum Syuaib,
Dia dalam perniagaan, dalam perdagangan, muamalah ni dia belok, tak betul perjalanan dia. Banyak melakukan kekecohan, kecoh sana, kecoh sini. Timbangan tak sempurna, sukatan tak sempurna untuk mendapat kekayaan dengan cara yang tak betul. Itu zaman Nabi Syuaib. Dan masing-masing zaman itu ada sifat-sifat dia lah. Perkataan ayyamullah ini ada juga digunakan di dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-14. Macam saya sebut tadi, bila kita tengok tiang ni, jangan ingat tiang ni saja-saja, dia ada kaitan dengan tiang tu. Kedua-duanya lah yang menyambut bim dia. Dan di sana, sebelah sana, walaupun tak nampak tiang tu, ada tu dalam tu. Begitu juga sebelah sana, ada. Itulah yang dapat menampung semua yang berat di atas tu. Begitu juga Quran. Kenapa faham begitu? Kalau tak faham begitu, ramai orang baca-baca apa cerita, duk cerita Nabi Musa belah laut, patung seberang sana, pergi duduk sana makan manna wa salwa. Tak tahu apa kesimpulannya, apa pengajarannya. Kita tak akan nampak kalau kita tak pandai kaitkan. Macam tadi, kita tak tahu apa itu kata kunci. Itu yang pentingnya. Sebab kalau kita nak belajar tajwid di sini tak perlu. Memanglah nak Quran tu kena baca cara tajwid, dia ada khusus dia. Tapi kita tak nak bincang tu, kita nak faham Quran. Sebab ini yang kurang. Yang tajwid tu banyak dah. Tajwid tu mana-mana kampung pun ada. Memang perlu tajwid tu pun. Tetapi nak faham Quran ini jangan ada di tempat kita. Nak tahu, sekurang-kurang tahu, pernah dengar, oh rupanya ada kata kunci, rupanya tiap-tiap surah ni ada beberapa tema dia. Apa tema utama? Kita tak nampak benda tu. Maka kita tak boleh kaitkan lah, macam tak berkait. Padahal dia ada kaitan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya mengingatkan orang-orang musyrikin Mekah menggunakan dalil-dalil tarikhi, dalil-dalil sejarah untuk memahami sunnatullah dalam memberikan pembalasan baik dan buruk kepada manusia. Orang-orang yang sabar, bersyukur dan bijaksana mendapat pengajaran daripada dalil-dalil itu. Orang-orang yang tidak sabar dan tidak cerdik pula tidak mendapat apa-apa pengajaran daripadanya. Jadi berguna ni kepada orang-orang yang tak nak ambil iktibar, nak ambil pengajaran lah. Kena sebut dulu lah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. 3. Perkataan nikmatullah. Ini juga kata kunci ni. Nikmatullah di dalam surah Ibrahim juga merupakan satu kata kunci yang amat besar maknanya. Bani Israel adalah suatu kaum yang tidak bersyukur dan tidak mengenang budi. Nabi Musa yang diutuskan kepada mereka menganjurkan supaya mereka ingat akan nikmat Allah. Bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka daripada kezaliman dan kekejaman Fir'aun dan bala tenteranya. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki mereka, tetapi setelah mendapat semua nikmat itu, Bani Israel terlibat pula dengan kesyirikan dan kederhakaan. Dia tak serik-serik, mudah berubah. Orang-orang musyrikin Mekah diseru supaya berfikir dan merenung agar dapat mengambil iktibar daripada sejarah. Pemimpin-pemimpin yang tidak bersyukur akan nikmat Allah boleh membawa kaumnya ke negeri kehancuran dan kemusnahan, neraka. Ini pemimpin-pemimpin ni boleh membawa pengikut-pengikut dia ke neraka. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, dan mereka membawa kaum mereka ke negeri kebinasaan, masuk neraka akhir. Jadi disebut nikmat Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'mat Allah. Nikmat Allah sebut beberapa kali di dalam surah ini. Allah menyuruh manusia supaya merenung dan berfikir tentang bagaimana Dia telah melengkapkan dunia ini dengan segala benda yang diperlukan. Nikmatnya tidak terhitung dan tidak terhingga. Jika manusia hendak menghitung nikmatullah, nescaya mereka tidak akan mampu. Memanglah manusia itu sangat tidak bersyukur dan tidak mengenang budi. Mereka bukan menyembah Khalik, pencipta segala-galanya, sebaliknya menyembah makhluk. Itulah kekufuran dan sikap tidak bersyukur yang paling dahsyat. Mereka bukan memilih tauhid, sebaliknya memilih kesyirikan yang merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah SWT sebut orang yang memilih syirik dan
kekufuran itu dengan zalum. Inna syirka la zulmun azim. Zalum sifat zulm tadi. Kafir orang yang tidak bersyukur, kafir juga dari segi bahasa. Kafar ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Perkataan kufur, sabar dan syakur yang tersebut di dalam surah ini mengandungi erti-erti yang sangat penting. Di dalam sejarah sememangnya terdapat pengajaran dan ibrah. Hanya orang-orang yang bersabar dan bersyukur dengan arti kata yang sebenarnya dapat mengambil pengajaran daripadanya. Allah mengingatkan manusia tentang pemberian bersyaratnya. Jadi dia bagi itu bersyarat, bahawa jika manusia bersyukur, nescaya dia akan menambah nikmat kepada mereka, dan jika mereka tidak bersyukur, maka azab yang akan menimpa mereka kerananya sangatlah dahsyat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi dengan sebab itu manusia kena bersyukur. Orang kafir itu pada hakikatnya tak ada syukur. Dia tidak mengenang jasa budi orang. Banyak macam tu Allah SWT bagi kepada dia, boleh keliru, pergi sembah orang lain, pergi terima kasih kepada orang lain pula. Memanglah tak cerdik macam tu. Jika seluruh makhluk di dunia ini tidak bersyukur dan kufur akan nikmat Allah, kebesaran Allah tetap tidak akan berkurang. Allah tidak memerlukan sebarang pujian daripada sesiapa pun. Dia maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kita kata yang nak syukur-syukur sangat ni, kenapa dia perlu ke? Berhajat ke dia? Nak balasan ke? Tak perlu. Allah tak perlu pada semua. Tetapi faedah dia, mudarat dia kepada kita. Faedah dia pun kepada kita. Tak bersyukur, mudaratnya kepada kita juga. In takfuru antum wa ma fil ardi jami'a. Jika kamu semua seisi bumi, penuh bumi semua sekali kufur kepada Allah, tak jadi masalah. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Kenapa? Sebab Allah itu maha kaya. Dia tak perlu kepada harta kita, dia tidak perlu kepada solat kita, puasa kita, dia tak perlu. Kita yang perlu. Yang kelima, Al-Quran adalah sebuah kitab yang mengancam dan memberi amaran kepada manusia. Ia juga memberi amaran tentang hari kiamat. Al-Quran adalah sebuah kitab yang memberi ancaman dan amaran. Tujuannya ialah supaya manusia sedar dan insaf, juga supaya mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa Allah juga Tuhan yang layak disembah. Golongan ulul albab dan manusia yang bijaksana menerima baik ancaman yang diberikan oleh Al-Quran dan mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Lalu mereka dengan sepenuh hati menerima akidah tauhid. Sedangkan orang-orang yang bodoh terus berada dalam kesyirikan dan kejahilan. Ayat terakhirnya berbunyi gini, ayat terakhir. Ini ayat terakhir surah ni. Juga dia ulul albab di akhir. Dan menyabitkan tauhid uluhiyah. Menyabitkan tauhid. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Supaya mereka sedar bahawa hanya dia sahaja, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Itu dia akhir dia begitu. Di dalam surah Ibrahim juga manusia diberi ancaman dengan hari kiamat. Inilah kesimpulannya secara ringkas. Inilah apa yang terkandung di dalam surah Ibrahim. Tetapi di celah-celah tu kalau kita nak secara terperinci banyak lagi di celah-celah tu. Cuma kita nak bagi tadilah, memang tafsir kita ni nak bagi gambaran umum tentang Quran. Quran ini akan dapat difaham dengan sempurna kalau kita lihat dari surah-surah dia. Sebab kalau lihat dari segi juzuk dia, itu tak ada berguna mana. Sebab juzuk itu tidak dibahagi begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahagi oleh orang-orang kemudian untuk mudah baca, sebagai wirid apa semua. Adapun yang dibahagi betul adalah berdasarkan surah. Sebab itu tafsiran berdasarkan perkaitan surah dengan surah ini sangat penting.